Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia hari Selasa 10 November 2020, hari yang baru. Dan hari ini saya seorang, so dia berbeza sikit tapi tak apa. Kami masih akan menemani anda selama 1 jam bersiaran langsung di TVS Astro saluran 122 dan kami akan kongsikanlah banyak berita ataupun info yang menarik kepada anda. Seperti yang kita sedia maklum, Bandaraya Kuching telah pun diisytiharkan sebagai zon merah dan oleh itu kita tak akan ada tetamu yang akan bersama dengan kami. Dan oleh itu kami akan melakukan temu bual secara digital, secara internet. Sekarang kan teknologi dah moden. Dan kepada anda yang mungkin nak mengikuti kita dalam laman sosial, jangan lupa untuk mengikuti kita di Facebook, Instagram, Sejahtera Asia, dan kalau ada sebarang aduan ataupun cadangan yang anda nak ajukan kepada kami, hantarkan di sejahtera@tvstv.my. Baiklah, saya akan mulakan dulu dengan perkembangan COVID-19 di Malaysia. Semalam Malaysia mencatatkan 1,345 kes sembuh dan jumlah kes sembuh setakat ini adalah seramai 29,579 kes. 972 kes positif dicatatkan semalam di mana kes tempatan 967 dan 5 kes import menjadikan jumlah kumulatif jumlah positif di Malaysia adalah seramai 41,181 kes. Jumlah kematian, 8 kematian direkodkan semalam di mana seorang bayi ataupun seorang kanak-kanak yang berumur 1 tahun menjadi mangsa kepada COVID-19. Kami daripada Sejahtera Asia nak mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Baiklah, 2 kluster baru dikesan iaitu satu kluster ikhtias di Negeri Sembilan dan juga kluster berendam di Melaka. Dan semalam Sarawak mencatatkan 4 kes positif COVID-19 dan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS berkata ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 991 kes. Dan JPBNS turut memaklumkan tiada kes ataupun tiada kluster baru dilaporkan. Namun kluster yang masih aktif iaitu 5 kluster. Kluster Green Hill, kluster Wisma Sabekas, kluster Baki, kluster Bah Arnab dan kluster Seladah yang kesemuanya di daerah Kuching. Oleh itu, kami nak menasihati anda semua untuk mengikuti untuk elakkan 3S ataupun 3C, iaitu yang pertama, kawasan yang sesak, crowded places, kawasan yang sempit, confined spaces dan elak sembang dengan jarak dekat ataupun close conversation. Dan berkaitan juga dengan COVID-19, semalam juga Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican mengumumkan bahawa Sukan Malaysia SUKMA 2020 yang akan ataupun dijangka berlangsung pada tahun hadapan dibatalkan atas penularan wabak COVID-19 dan kes yang tidak tentuan dan semakin meningkat. Jadi itu saja yang kami nak kongsikan kepada anda mengenai perkembangan COVID-19. Saya akan berehat sebentar. Kembali selepas ini, kita saksikan dulu video daripada salah seorang artis kegemaran Sarawak, Ashraf Hardy, lagu Biarlah. Jom kita saksikan. Jelas kamu, hanya kamu, tu ada di hidupku selama-lamanya. Meski dunia takkan pernah tahu yang ku sayang kamu. Kisah ini biarlah rahasia. Hari-hari aku rasa istimewa. Usahkan matamu, ku tahu kau terlena. Pasti tiada lagi sandiwara tempati masa kita walau sementara. Kisah misteri memangnya sinonim kita. Tak seperti lain egonya berbata-bata. Selalunya sanksi itu bukan kita. Bukan lagu cinta, ininya lagu kita. Bagai matahari terbit dorong cahaya. Bila kamu jelas tetap jelas kau di maya. Jelas penuhi aku takkan setengah. Hasrat itu kamu tiada dongeng yang ku betah. Aku tak seperti dia juga dia. Yakin aku tak sama dengan mereka. Usahkah khawatir rancangan tak tergendala. Yakin pada aku hulur tanganmu dan pejam mata. Hanya kamu, tu ada di hidupku selama-lamanya. Meski dunia takkan pernah tahu yang ku sayang kamu. Kisah ini biarlah rahasia. Berbeza kian harinya berlalu. Tak perlu ayat cinta aku mampu. Bukti dan hasrat aku reda. Ini tentang kita kibatkan dunia. Cerita bagai tiada hujungnya. Kau dan aku cukup tiada tiga. Kita saja terbentang sempurna. Mimpi realiti indah luar biasa. Tenaga fikiran usah lagi ragu. Kurang jelas untuk mereka apa kita lalu. Konsentrasi dunia akan binasa. Reda dugaan yang kita tempuh bersama.
Biar rahsia ini tentang kita, biarkan begini takkan hilang teruja. Usah khawatir, moga kau percaya. Yakin pada aku, hulu tanganmu dan pejam mata. Hanya kamu tuh ada di hidupku selama-lamanya. Selamanya. Meski dunia takkan pernah tahu yang ku sayang kamu. Kisah ini biarlah rahasia, biarlah rahasia, biarlah rahasia, rahasia tentang kita berdua. Biarlah rahasia, biarlah rahasia. So, kesan positif dari CMC Auto for me especially kami gunakan masa tu untuk membuat perancangan bagi produk-produk dan juga itinerary untuk Saloma Vileste untuk kita orang punya klien dan juga kami pun agent yang based in whole Malaysia dan juga di luar negara. So this is a very good break for me as well in terms of organizing my documents, my schedule for future planning for next year. Kami juga use this time to hike since kampung masih tutup, so pergi kebun, pergi tanam sayur, and then also looking for a new site, looking for a new product, pola reki dengan kami orang pun guide, and then my family juga. So walaupun banyak orang fikir adoi like berfikiran negatif nak pasal apa tu CMC Auto, tapi kami rasa there is always a positive side. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya Cikgu Azila. Okey, sekarang ini kita kena PKPB lagi. Okey, adik-adik semua jangan stres sangat, jangan susah hati. Begitu juga dengan ibu bapa dan guru-guru. Kita masih boleh belajar dan masih boleh mengajar. Contohnya kami di Alham Tuition Center sekarang mengadakan online zone project. Di online zone project ini, kita tukar red zone ini kepada online zone. Okey, kita masih boleh belajar dan di online zone ini kami jemput adik-adik untuk menyertai kelas yang kami jalankan secara percuma. Last week saya buat kelas kepada pelajar darjah 5 dan darjah 6. Minggu ini pun ada lagi. Last week ramai yang mengatakan bahawa kelas sangat happening. Kenapa sangat happening? Kerana penyertaan ada dalam 300 lebih pelajar. Dan minggu ini pun ada dalam 600 lebih pelajar. Itulah yang sangat happening dan yang sangat penting adalah semua pelajar faham. Kenapa faham? Kerana dalam online kelas ini tidak ada istilah pelajar bising. Cikgu boleh mute kalau pelajar bising. Okey, dan yang seterusnya adalah tidak ada istilah pelajar duduk di belakang, tidak ada istilah pelajar tak dengar. Kerana semua pelajar akan duduk di depan, seolah-olah duduk di depan. Cikgu ada di depan mata awak. Cikgu ada di skrin dan di depan sekali. Boleh dengar dengan jelas, boleh nampak dengan jelas. Jadi semua pelajar, kita masih boleh belajar. Cikgu-cikgu, ayo kita teruskan usaha memandaikan anak bangsa. Sekian, Assalamualaikum. Ya, kembali lagi bersama dengan saya Jonathan Ding dalam Sejahtera Asia. Itu tadi, terima kasih kita nak ucapkan kepada Cikgu Azila dan juga Puan Saloma. Cikgu Azila tadi cakap apa kalau pelajar bising dia boleh mute saja. Itulah antara kelebihan membuat plan pembelajaran di atas talian. Dan juga Puan Saloma tadi, iaitu pemilik Saloma Village Stay di Kampung Sadir. Antara aktiviti yang beliau lakukan adalah aktiviti jungle trekking, mandi air terjun dan jungle cooking. Seperti yang kita lihat dalam video tadi,
Yalah, dalam keadaan sekarang MCO, PKP, banyak perkara ataupun banyak aktiviti-aktiviti yang terpaksa kita batalkan ataupun tangguhkan. Dan itulah antara aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan untuk maintain kita punya fitness, untuk teruskan lagi perjalanan. Dan itulah taklah bosan sangat duduk kat rumah kan. Tapi yalah, sekarang kucing zon merah, tak boleh kita nak keluar. Tapi kalau anda mungkin daripada tempat yang zon hijau ke kuning, boleh lagi pergi. Okeylah, dan itulah antara inovatif-inovatif yang dilakukan oleh rakan-rakan kita. Terima kasih sekali lagi kita nak ucapkan kepada Puan Saloma dan Cikgu Azila. Seperti yang kita sedia maklum, sekarang banyak benda-benda yang kita perlu lakukan dalam normal yang baharu. Dan itulah antara benda-benda ataupun normal baharu yang perlu kita adapt. Baiklah, selepas ini kita akan bersama dengan Jessica yang beliau akan menemu ramah seorang unit keusahawanan Politeknik Mukah iaitu Muhammad Fazli bin Jawawi. Dan kita akan cakap ataupun berborak lebih mengenai IoT ataupun lebih dikenali sebagai Internet of Things. Dan itu adalah istilah yang digunakan untuk semua teknologi yang membolehkan penyambungan peranti kepada rangkaian internet. Jadi apakah IoT ini? Dan kalau kita nak tahu lebih mendalam mengenai IoT, jom kita bersama dengan Jessica John dan juga Muhammad Fazli daripada Unit Keusahawanan Politeknik Mukah. Jom kita saksikan. Baik, terima kasih John dan Gas yang berada di studio. Dan hari ini kita ada tetamu undangan yang kita tampilkan akan berkongsi pandangan dan pendapat beliau dalam bidang keusahawanan. Jadi kita perkenalkan Encik Muhammad Fazli bin Jawawi iaitu Ketua Unit Keusahawanan Politeknik Mukah Sarawak. Apa khabar Encik Fazli? Baik, Jess. Selamat pagi, Jess. Apa khabar? Selamat pagi. Baik, sangat baik. Okey. Baik, Encik Fazli. Okey, boleh Encik Fazli ceritakan sedikit tentang unit keusahawanan Politeknik Mukah ini? Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih sekali lagi kepada Jess kerana menjemput saya dalam segmen pada hari ini. Okey, unit keusahawanan diwujudkan di Politeknik Mukah untuk kita menjalankan aktiviti ataupun pembangunan keusahawanan yang dikhususkan kepada pelajar. Di mana pelajar didedahkan dengan ilmu keusahawanan dan pembudayaan keusahawanan yang merentasi kurikulum. Seperti yang kita maklum, di Politeknik Mukah kita ada menawarkan bidang pengajian, jabatan kejuruteraan awam, jabatan mekanikal, jabatan penerangan, jabatan kejuruteraan elektrik, dan para pelajar ini sebenarnya akan bertumpu kepada pengurusan bidang masing-masing. Jadi peranan utama unit keusahawanan ini yang diletakkan di bawah Pusat Pembangunan Keusahawanan Politeknik dan College Community Malaysia ataupun dengan singkatannya kita panggil sebagai CDEF, yang merancang dan melaksanakan atau mensentraliskan segala aktiviti keusahawanan yang dijalankan ataupun yang kita kelolakan di kampus. So, unit keusahawanan Politeknik Mukah PMU bertanggungjawab untuk menjalankan aktiviti atau membudayakan keusahawanan program-program yang melintasi kurikulum pelajar. Dan kita lebih tertumpu kepada melihat ataupun membudayakan nilai-nilai keusahawanan supaya pelajar-pelajar yang kita lahirkan bukan sahaja kita dapat wujudkan pelajar yang cemerlang dari segi akademik, tapi kita pelajar yang cemerlang dari segi aspek keusahawanan. Nanti dia keluar yang kita wujudkan di PMU. Yes. Okey, baik. Maksudnya dekat sini pelajar-pelajar ni dia dah ada, maksudnya mereka dah boleh belajar di Politeknik Mukah ini tadi berkenaan dengan sistem macam mana untuk memulakan bisnes di masa akan datang. Jadi mereka boleh membuka bisnes ya. Maksudnya dekat sini sebab mereka dah belajar daripada college mereka sendiri. Jadi baik, untuk aktiviti yang dirancang ini, okey, adakah mampu memberi impact kepada komuniti setempat? Dan bagaimana dia memberi impact? Alhamdulillah, kita telah merancangkan dan menjalankan pelbagai aktiviti sebenarnya di kampus. Pelbagai aktiviti yang lebih kepada tertumpu kepada hands on. Seperti untuk makluman guys, di Politeknik Mukah itu sendiri, pelajar didedahkan dengan subjek keusahawanan sebenarnya,
di mana subjek ini wajib diambil oleh pelajar-pelajar, tidak kira dah berlatar belakangkan dalam bidang-bidang kejuruteraan ataupun bidang-bidang lain. Mereka wajib mengambil subjek keusahawanan ini. So peranan dan fungsi unit keusahawanan di PMU, di singkatan Politeknik Muka kita sebut sebagai PMU di PMU itu sendiri berbagai aktiviti yang telah kita jalankan. Kita menjalankan program, kita menjemput penceramah-penceramah ataupun usahawan-usahawan ikon yang kita panggil dan kita jemput untuk memberi ceramah pada pelajar. Dan kita juga telah menjalankan apa yang dipanggil sebagai starting up pitch bootcamp, di mana kita memanggil pelajar-pelajar ini untuk mereka mempromosikan produk-produk yang tidak ada. Walaupun mereka tidak ada produk, tapi kita wajibkan mereka mempunyai produk supaya itu satu bentuk simulasi kepada pelajar tersebut untuk mereka cara mereka bagaimana untuk mereka mempromosikan, dan sudah tentu mereka akan dibantu oleh mentor-mentor daripada pensyarah itu sendiri yang ada kemahiran dalam bidang masing-masing. Dan di Politeknik Muka kita ada pensyarah yang mahir dalam bidang keusahawanan ataupun digital entrepreneur. Kita diajar pelajar tersebut, kita ambillah dia contoh produk dia, macam mana cara dia nak market produk dia, macam mana dia ajar untuk dia platformkan dia punya bisnes, kaedah packaging yang mereka lakukan di kampus, itu yang kita buat. Di samping itu juga, kita mahu juga pelajar kita ni bukan sahaja mempunyai nilai-nilai keusahawanan di dalam politeknik ataupun nilai keusahawanan yang ada pada diri. Kita juga ingin pada pelajar supaya ilmu keusahawanan ini dikongsikan bersama dengan komuniti setempat. Sebab itu dikatakan bahawa kita ada menjalankan program kita panggil sebagai socialpreneur. Socialpreneur di mana kemahiran daripada pensyarah di Politeknik itu sendiri akan mengajar pada pelajar kita bagaimana untuk terlibat dengan program aktiviti keusahawanan, dan kita bawa dia punya ilmu tersebut kepada komuniti supaya dapat dikongsikan kepada komuniti setempat dan diberikan. Dan salah satu contoh program yang telah kita buat dan tengah kita buat sekarang ni adalah program socialpreneur yang berasaskan kepada perkembangan moden, di mana kita lihat kepada keadaan komuniti di seluruh di Politeknik ni, di seluruh sekitar Muka, kebanyakan komuniti kita terlibat di dalam pertanian, contoh pertanian. Jadi kita melihat dari segi apakah permasalahan yang wujud di komuniti tersebut. Saya ambil contoh, ada pensyarah yang mengajar subjek digitalpreneur. So, subjek tersebut telah diajar kepada pelajar dan pelajar tersebut akan mengambil ataupun menjalankan program socialpreneur dengan melatih dan melihat apa keperluan yang ada di komuniti tersebut. Contohnya macam mana nak promote sayur yang sedia ada. Kita tengok rakan petani ni dia akan letak sayur di depan rumah saja. So, pelajar kita akan bantu, kita akan buat satu labeling, kita buat packaging cantik kepada komuniti tersebut dan kita pasarkan sama ada secara online ataupun offline. Dan itu adalah satu bentuk apa yang kita panggil sebagai bagaimana kita mewujudkan kebudayaan keusahawanan di Politeknik dan kita nak relate dengan komuniti tempat yang berada di sekitar Muka ini. Baik, Cik Fazli memang panjang lebar penjelasan itu sangat bagus dan tadi Cik Fazli maklumkan, yang Cik Fazli maklumkan juga bahawa pelajar yang bukan daripada latar belakang keusahawanan, tapi mereka kena ambil juga subjek keusahawanan ini. Maksudnya dekat sini Cik Fazli, walaupun berbeza kos ataupun kos pengajaran yang diambil, tapi mereka kena juga ambil tahu ataupun kena ada basic keusahawanan dalam sistem ataupun pembelajaran mereka, betul. Dan juga Cik Fazli juga ada kongsikan juga tadi bahawa pelajar ini mereka tak kira apa pun kena juga promote ataupun promosikan produk-produk yang sedia ada. Dari mana mereka selalunya dapatkan produk-produk itu, Cik Fazli? Adakah itu lebih fokus kepada local produk ataupun import pun boleh juga? Maksud saya import produk pun boleh juga kita promotekan. Macam mana itu Cik Fazli? Ya, kalau kita lihat pelajar-pelajar kita ni berlatarkan berbagai latar belakang ya. Dia ada pelajar-pelajar kita daripada kawasan-kawasan pedalaman, daripada kampung-kampung, di mana keluarga mereka ada menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan. Contohnya kita ada seorang pelajar yang menjalankan bisnes ikan kering
dia banyak membantu ibu bapa dia di kampung menjalankan perniagaan penjualan ikan kering. So bila kita melihat benda-benda dia, maknanya sebelum dia dah masuk di politeknik, bila cuti semester dia akan bantu mak bapak dia, mak dan ayah dia untuk menjalankan perniagaan. So di situ kita melihat bahawa ada pelajar-pelajar kita dia memang ada orang kata basic atau DNA keseluruhan itu dah diwujudkan kan, di kampung-kampung ni sendiri. Cuma apa tugas kita? Tugas kita adalah bagaimana kita nak improvise, macam mana kita nak menginovasikan ya, dia punya marketing dia, kaedah dia macam mana, dia nak platform dia macam mana, dia nak pasarkan produk dia, itu yang kita lakukan di Politeknik Muka. Dan banyak, bukan contoh itu je, macam-macam lagi ya, yang ada pelajar kita yang di mana dia punya latar belakang kan, ibu bapa dia berjual kuih muih, kuih ikan, kuih muih daripada kampung, dan kita ajar mereka bagaimana mereka mampu mengambil alih produk tersebut dan dipasarkan sama ada secara online dan secara offline. Itu yang banyak kita lakukan. Bila kita dedahkan dengan ilmu kesusahan dan pemudaan kesusahan, alhamdulillah respon yang sangat positif daripada pelajar yang diterima oleh pelajar kita. Dan kebanyakan pelajar kita menjalankan perniagaan secara online dan offline, dan mereka mampu dengan keadaan masalah COVID-19 ni, mereka mampu untuk berdikari untuk menjual produk masing-masing dengan mewujudkan grup daripada WhatsApp, kebanyakannya WhatsApp lah. Pada mereka jual beli, kita ada satu grup jual beli PMU, dan mereka amat aktif untuk mereka memasarkan produk mereka masing-masing. Kembali lagi bersama dengan saya, Jonathan Ding, dalam Sejahtera Asia. Terima kasih Jessica dan juga saudara Muhammad Fazli, Ketua Unit Keusahawanan Politeknik Muka, yang bercerita sedikit mengenai IoT ataupun Internet of Things. Seterusnya, kita nak lebih ataupun nak cakap ataupun lebih mendalam mengenai cabaran yang dihadapi oleh IPT untuk zaman sekarang. Penutupan sekolah akibat COVID-19 dijangka memberi impak pada pendidikan dan kesejahteraan ekonomi pelajar yang terkesan sepanjang hidup mereka. Dan ini adalah antara intipati laporan yang telah pun dilakukan oleh Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO dan juga Bank Dunia. Dan kita tahu krisis COVID-19 ini tidak akan berakhir dalam masa yang terdekat. Yang ianya hanya akan berakhir apabila vaksin telah pun ditemui, dan itu dijangka awal tahun hadapan. Itu pun kita harap. Namun, adakah pelajar perlu meneruskan pembelajaran dalam talian walhal pelbagai isu yang timbul akibat pembelajaran yang tidak formal ini? Antaranya yang pertama, pelajar yang tidak mempunyai akses internet. Yang kedua, pelajar tiada peranti. Yang ketiga, kesukaran guru dan ibu bapa memantau prestasi pelajar. Dan yang terakhir sekali, tiada proses pembelajaran dua hala. Sebab bagi saya, pembelajaran memang harus dilakukan secara dua hala dan dalam talian boleh dilakukan, tetapi itulah banyak isu-isu dan juga banyak masalah yang timbul. Jadi pada saat sektor perkhidmatan esensial ataupun keperluan asas terus beroperasi serta-merta untuk mengembalikan ataupun untuk memulihkan lagi ekonomi, tidakkah sektor pendidikan juga perlu diberi keutamaan yang sewajarnya? Jadi, untuk perbincangan kita yang seterusnya, Jessica John akan bersama dengan Profesor Dr. Morni Kamri, pengerusi Sidma College Sabah dan Sarawak, untuk membincangkan alternatif Institut Pengajian Tinggi tangani cabaran semasa. Jom kita saksikan. Terima kasih John dan Gas yang berada di studio. Baik, bersama saya hari ini adalah beliau merupakan seorang educationist yang telah berkecimpung dalam pendidikan sekian lama dan pernah bekerja di pejabat kerajaan
badan berkanun dan juga swasta. Dan sertanya beliau pernah menjadi konsultan juga kepada kerajaan Filipina untuk perkembangan enterprise development di Mindanao, iaitu Filipino tadi. Dan sekarang ini beliau juga pernah merupakan adjunct professor of University Tun Abdul Razak sejak daripada 2002. Dan kita perkenalkan Profesor Dr. Morni Kamri. Apa khabar Profesor Morni? Hai Jess, kabar baik. Khabar baik. Kabar PKP lah, mana ada lain. Khabar PKP ya. Sekarang ni kita Hmm. memang tengah berada dalam tempoh PKP, betul tak Dr. Morni? Betul. Okey, baik. Dr. Morni, baik. Sekarang ini, saya dimaklumkan, Dr. Morni, kita nak tahu sedikit sebanyak kesan penutupan sektor pendidikan dan strategi ataupun cabaran pensyarah semasa melakukan sesi pengajaran yang kebanyakan yang diadakan secara online. Jadi untuk itu dengan kehadiran pelbagai teknologi pendidikan masa kini, proses pembelajaran dan pengajaran tidak lagi semestinya berlaku secara bersemuka. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sukar pada hari ini, Profesor. Adakah semakin sukar untuk melahirkan seorang pelajar yang berkualiti, Profesor Morni? Thank you Jess. Kami sebenarnya, saya mewakili, saya dari pendidikan swasta. Kita punya Sigma College di Kuching dan juga Sigma College di Kota Kinabalu. And untuk pengetahuan umum, kita memang sudah mengajar online sejak mula-mula PKP 18 hari bulan Mac dulu lagi. Memang sudah kita mula online. Nasib baik kita ada sistem, dan sistem ini sebelum ini kita hanya pakai 30% sebab tak ada PKP. Tapi bila PKP, budak-budak tak boleh turun kuliah, tak boleh bergerak, tak boleh meringkas desa. Jadi kami terpaksa gunakan about 80-90% online, dan bakinya kita yang praktikal-praktikal tu kena tunggu habis PKP budak akan turunlah. So, melahirkan pelajar yang cemerlang sama dengan seolah dia face to face, belajar turun ke sekolah ataupun turun kuliah kalau untuk yang tinggi. Saya kena berterus terang lah, I have to be very honest, iaitu I tell you, tidak lawanlah bila mengajar bersemuka. Face to face is the best. Turun kuliah, anak turun sekolah is the best. Tak lawan. Macam mana canggih pun sistem, macam mana hebat pun profesor dari Harvard, dari Oxford, dari Yale, dari mana, bila kita bandingkan mengajar online dengan mengajar ataupun belajar face to face, jauh sangat dia punya perbezaan, Jess. Jauh sangat. So, cabaran dia sangat berat. I have to admit. Dan kalau kita katakan kita nak produce pelajar yang hebat, cemerlang, semata-mata menggunakan online ni, dia payahlah. I have to admit. You tanyalah siapa-siapa, tanya cikgu, tanya profesor, tanya pensyarah, universiti mana pun, is the same, sama juga. Yang bersemuka, okey, itulah. So, kalau nak mengajar, mendidik anak-anak supaya dia menjadi cemerlang, kita tidak dapat lawan. Kita doa supaya COVID ni tak ada vaksin, tak ada PKP, budak boleh turun sekolah, budak boleh turun kuliah, itu kita doa. Itu dia. Betul. Jadi maksudnya sekarang ini belajar secara bersemuka itu lebih apa orang kata, lebih baik dan juga lebih berfungsi lagi ya dibandingkan belajar secara online ini. Dan juga lebih mudah. Sekiranya andai kata ada pelajar yang tak faham sesuatu subjek itu, lebih mudah cara pendekatan kepada pelajar tersebut. Betul tak Profesor Dr. Morni? Ya, betul Jess. Because kita sebagai wholesome tau. Bila kita mengajar budak-budak di kuliah kan, bila budak ini, kita ni kan kita kadang-kadang kita tengok body language, kita tengok reaksi, kita tengok penyampaian sampai atau tidak. Ini kita mengajar online. Di dalam skrin komputer ni berapa yang student dalam kelas? 40. Kalau 40 orang, 40 yang muka di depan ini. Kan? Ya, So, betul. kita tak dapat nak measure
dia punya reaksi seperti di dalam kelas. Kalau dalam kelas budak tak tahu angkat tangan, kan? Angkat tangan. Betul. Jadi okey, kadang-kadang budak tak payah angkat tangan. Kita tengok muka dia blur pun kita sudah tahu. Okey, faham tak ni? Nak saya explain semula. That's it. It's as simple as that. Tapi bila online, and then you know lah, online ni ada beberapa faktor-faktor dia lah, ada masalah-masalah tertentu dia. Bukan saja sekolah, bukan saja sekolah rendah, sekolah menengah, institusi pengajian tinggi, you name it. Asal kita sebut online, itulah tu. Saya tak ada doa lain. Saya doa ke hadrat Tuhan supaya tak ada COVID, supaya kita boleh face to face. Inilah. Yes. Baik, betul, saya setuju juga. Kita berharap bahawa COVID ini berakhir dan juga pembelajaran, sistem pembelajaran bersemuka boleh kembali seperti sedia kala. Dan bercakap berkenaan dengan pembelajaran online ni, tadi Profesor Dr. Moni maklumkan bahawa ada beberapa kekangan. Jadi pensyarah kebanyakan tiada masalah untuk mengendalikan mod pembelajaran online. Namun ada sesetengah pelajar masih tergolong dalam golongan yang kurang berkemampuan dan tidak mempunyai internet di rumah. Jadi apa antara alternatif pihak kolej ataupun pensyarah itu sendiri, Dr. Profesor Moni? Okey, kalau kami di Sigma College, kita ada dua approach tau. Approach pertama, sebenarnya kita ada mohon kepada kerajaan sebelum ini, iaitu yang masa PKP pertama dulu, iaitu student yang semester pertama dibenarkan masuk kuliah dan student yang semester akhir, final sem, dibenarkan masuk kuliah. Jadi bila PKP dilonggarkan, ada kelulusan dari kementerian dan kami telah mendaftarkan pelajar dan pelajar yang semester pertama dibenarkan. Memang ada face to face. Memang ada. Tetapi yang semester kedua, semester 3, 4, 5 sampai semester 10 dia kena buat online. Nah, seperti yang Jessica cakap, iaitu kekangan-kekangan ni, sebenarnya saya boleh senaraikan 5. Saya rasa kalau Jess interview siapa-siapa pun, maybe yang kelima-lima yang saya sebut ni mungkin mereka pun akan sebut juga. Ini adalah dalam kita bercakap pasal norma baharu, the new normal, kekangan-kekangan ni dia termasuk kepada normal semua. Actually dia merangkumi, dia efek semua orang. Okey, boleh saya sebut terus ni yang apa yang saya anggap sebagai masalah-masalah mengajar online ni. Boleh, tak ada masalah. Kita boleh kongsikan kepada semua. Profesor Dr. Moni, boleh kongsikan. Thank you, Jess. So, pertama, orang panggil you apa? Jessica ke JJ? Alah, JJ pun boleh, Jessica pun boleh. Profesor Dr. Moni. Saya panggil Jess lah. Okey, pertamanya of course pencapaian lah. Pencapaian internet ni dia tidak seimbang. Kadang-kadang kita Sabah Sarawak ni kita marah dengan Semenanjung. Marah apa? Bukan apa. Kita marah kerana bukan main hebat internet di sebelah sana. Internet di sebelah kita di sini, dia sampai si budak Biona tu panjat pokok nak jawab exam. Sudahlah panjat pokok nak jawab exam. Orang kutuk dia lagi. Dia famous di YouTube. Itu hak dia, kan? Tapi anyway, kita bukan nak cakap politik. I'm not talking about politics. I'm just talking about ketidakseimbangan. The imbalance, the unbalance, the imbalance of internet reachability. Ya, the internet penyampaian, kesampaian signal internet ni yang tidak sampai.
Profesor Dr. Moni, seperti yang Profesor maklumkan tadi, memang banyak kekangan, betul tak? Antaranya pelajar-pelajar yang berada di kawasan seperti di pedalaman. Contohnya tadi Betul, seperti yang Dr. Moni maklumkan. Memang betul. sebenarnya kerajaan perlu memainkan peranan juga sebab ada yang antara pelajar memang tak ada akses untuk internet dan juga laptop dan Betul, sebagainya. Betul tak? Jadi betul. untuk itu tadi Profesor Moni, kalau andai kata andai kata memang pelajar di perkampungan memerlukan talian internet dan sebagainya, dan juga antara alternatif yang pihak Dr. Moni tadi maklumkan tadi, pihak Kolej Sigma sendiri maklumkan bahawa yang bergiliran, ya betul, secara bergiliran pembelajaran perlu dilakukan, betul tak sebelum ni. Jadi itu Betul. tadi, tapi untuk daripada semester 1 hingga semester 5, betul tak? Semester 1 ada online, Semester 1 tapi online, yang lain tak ada. Kemudian final sem. Final Semester sem yang pun ada. final, Jadi ya. maksudnya sistem tu secara bergiliran, betul tak Profesor Moni? Betul. Jadi untuk pelajar yang berada di pedalaman ni, bagaimana tarikan pelajar-pelajar di pedalaman? Bagaimana Profesor Moni menarik minat pelajar ini untuk belajar secara online? Adakah mereka seperti yang Profesor Moni terangkan tadi, mereka perlu ke bandar untuk mengajar, maksudnya belajar online ni, maksudnya untuk mengikuti kelas online ni? Kalau dia tak ada kemudahan langsung, they have to. Kalau tidak, beginilah, ini yang kementerian boleh buat. Sekarang kita sudah tahu, kita ada kemungkinan yang budak-budak tidak boleh pergi sekolah. Kita ada kemungkinan yang cikgu-cikgu tidak boleh mengajar di sekolah. So, kita ubah sistem di mana dia bukan mengajar dah. Cikgu duduk depan komputer, ada 40 orang budak-budak yang duduk di depan komputer ini kan. Okey, dalam skrin. No more, bukan begitu. Bagi tugasan supaya bila ada internet kuat, malam ke petang ke, pukul 7 malam ke, pukul 5 pagi ke, internet dia kuat, dia boleh download, dia buat tugasan. Bagi tugasan yang banyak bergrafik-grafik, yang banyak berinteraktif, dia buat, lepas itu dia boleh send, dia boleh hantar. Bukannya memberi kuliah, bukannya memberi kelas macam dekat sekolah. Anak-anak, okey, hari ini kita belajar apa? Kita belajar sains, muka surat 32 buku teks. No, bukan begitu. Because kekangan tu terlalu kuat. Rambut saya ni, okey. So, kekangan tu terlalu kuat, jadi bagi tugasan yang interaktif supaya bila budak ni ada sistem, ada talian, ada signal yang kuat, dia boleh download, dia boleh akses, dia buat, dia hantar. Daripada duduk dalam kelas 2 jam cikgu mengajar, buat tugasan. It doesn't work. Dalam bahasa saya, tidak kondusif. So, ministry ubah cara. Ubah pendekatan. Ministry yang kena main keperanan sebenarnya dekat sini, ya betul Profesor Dr. Moni. Kena ubah, kena bagi kemudahan sedikit pada pelajar-pelajar yang duduk di kawasan pedalaman ni, betul ya? Sistem pengajaran dan pembelajaran. The teaching and learning system itu yang perlu diubah. Baik. Okey, saya setuju pendapat Profesor Dr. Moni bahawa sistem dan juga mod pembelajaran itu sendiri perlu diubah. Jadi untuk kesenangan pelajar-pelajar sendiri dan juga pengajar, betul, tenaga pengajar sendiri, dan juga bercakap berkenaan dengan pembelajaran secara dalam talian ini. Adakah waktu pembelajaran dalam talian perlu mengikut jadual dan bagaimana pemantauan pula dilakukan, Profesor Dr. Moni? Dia begini tau. Kalau sekarang kita rujuk kepada primary school dulu. Primary school, budak-budak sampai di sekolah sebelum jam 7. Jam 7 ding bunyi loceng lah. Kemudian first subject kan. Subjek pertama berapa? 45 minit. Kemudian tukar subjek kedua. 45 minit tukar subjek ketiga. Lepas itu loceng, break, waktu rehat, whatever lah sebagainya. Okay. Ini kalau yang di sekolah. Takkanlah
bila kita buat kelas online, takkanlah kementerian suruh cikgu, kementerian suruh guru besar, suruh Jabatan Pelajaran Negeri atur supaya cikgu-cikgu itu akan buat kelas macam itu juga. Dia dekat rumah, budak-budak dekat rumah. It doesn't work. Katakan itu diubah. Dia tak boleh sudah. Oh, cikgu, awak mesti ikut macam di sekolah ya cikgu, mesti 45 minit. No, it doesn't work. It doesn't work like that. The idea is supaya pembelajaran dan pengajaran tidak putus. It doesn't stop. Dia tidak stop. Itu yang penting. Saya berkata bahawa continuity. Tapi approach yang berbeza. Betul. Approach berbeza means no more yang seperti kalau pengajian tinggi macam kita pengajian tinggi lah, kita ada MQA. MQA menetapkan subjek ini mesti diajar berapa jam seminggu. So many hours, so many contact hours. Total hours berapa? Exam. Kan? Lepas tu exam, urusan pasca fail ke dan sebagainya. Contact hours. Okay, kita follow. We have to follow because ini ialah undang-undang syarat-syarat requirement yang ditetapkan oleh MQA. Tetapi if I have my say, and then I will tell MQA, please change the whole system. Change the whole concept. Change the whole approach. Kita tidak tahu COVID ini berapa lama. Kita tidak tahu how much longer. I keep telling my family, kalau kamu ada cash, if you have money, you save. Jangan belanja. Now, it's not the time for you. Ada duit lebih sikit nak beli itu. Ada duit lebih sikit nak beli itu. No, because we don't know. COVID ini sampai bila? Is it January? Is it March? Is it one more year? 1 tahun lagi, 2021 sampai Disember pun masih begini, kan? Setuju. Tak boleh keluar. Betul. Boleh nak. Exactly. So, change the system. Do it now. Kena buat sekarang, ubah sistem. Ya, betul Profesor Dr. Morni. Jadi disebabkan krisis COVID-19 ini banyak masa pelajar hanya duduk di rumah dan tidak mendapatkan pendidikan formal. Namun pembelajaran online ini sekurang-kurangnya mampu mengelak daripada berdepan isu lost generation. Betul. Continuity. Betul. Kesinambungan. Betul. Supaya pengajaran dan pembelajaran tidak putus. Betul. Dan sewajarnya diberi perhatian. Baik, sebagai penutupan kita, boleh tak, sebab saya difahamkan Profesor Dr. Morni ni suka menyanyi. Bolehlah nyanyikan sedikit untuk kami di penonton-penonton Sejahtera Asia. Kau dan aku sudah ditakdirkan bertemu dan saya suka menyanyi. Jazz, salah lagu. First time ni, kita interview saya, salah lagu. Anyway, Jazz, beginilah, biar saya close lah. Topik pengajaran dan pembelajaran masa PKP, masa COVID, masa tak boleh buka sekolah, masa online ni, satulah yang saya akan sentuh sebagai penutup saya, iaitu kita bercakap pasal conduciveness. Dia kondusif atau tidak kondusif. Kalau itu cikgu single, cikgu bujang, cikgu tak kahwin, tak ada komitmen family, perfect. Dia boleh aturkan, dia boleh mengajar sekian jam. Kalau itu cikgu anak 3 atau 4, dia ada seorang anak yang umur 8 bulan, kemudian yang seorang lagi umur 3 tahun, sekian-sekian jam dia tarik baju mak dia, mak gitu. Mak mengajar, kan? The mother is teaching. Banyak ni wajah-wajah student di dalam skrin. Anak pun nak juga tengok. You see the conduciveness of online teaching ni. Dia berbeza-beza. Jadi maksudnya di sini maksudnya di sini tak semua pembelajaran online ni tak sesuai digunakan untuk semua orang, betul tak? Dia beginilah, lapis-lapis lah. Dia lain padang, lain belalang lah, lain approach. Lain orang, lain kesesuaian.
lain orang, lain penyampaian, lain budak, lain cara cikgu. Kalau di sekolah budak-budak dengan cikgu begini, tapi kalau di online budak-budak dengan cikgu, dia akan bagi tahu di sana masa tak nampak dalam skrin, tak nampak di kamera, dia bagi tahu mak dia bahasa Sarawak macam apa? Pandai morah. Pandai morah. Betul. Pandai buat mimik. Pandai buat mimik lah di belakang, di sebalik tabir tu. Betul. Ngano. Ngano. Kata orang Sarawak, ngano. Ya, Okey. Nemu dah kuat Iban, Jess. Nemu aku dah kuat Nemu Iban. Jaka Iban. Manahnya? Manahnya? Dah laun. Sudah. Okey, anyway. Bukan ya. Okey, baik. Okey, dan juga terima kasih ya Profesor Dr. Morni di atas perkongsian itu tadi, dan masih berharap lagi yang sistem pembelajaran perlu diubah, dan juga berharap juga bahawa COVID-19 ini akan berakhir dengan secepatnya supaya mod pembelajaran secara bersemuka boleh dilakukan secepat yang mungkin. Betul ya Profesor Morni? Okey, baik. Terima kasih kepada Dr. Profesor Morni itu tadi, dan kita kembali lagi di studio bersama John dan Gas. Thank you. Kembali lagi bersama dengan saya, Jonathan Ding dalam Sejahtera Asia. Terima kasih Jessica John ataupun JJ yang dipanggil oleh Profesor Dr. Morni tadi. Thank you Profesor Dr. Banyak yang beliau kongsikan dan mereka tadi membincangkan antara alternatif Institut Pengajian Tinggi ataupun Institut Pengajaran tangani cabaran semasa. Jadi saya nak kongsi sedikitlah. Yang pertama dia cakap face-to-face interaction ataupun face-to-face learning is the best. Itu saya setuju sebab bagi saya dalam pembelajaran memang kita kena ada interaksi. Kita perlu ada bersemuka dengan seorang tenaga pengajar ataupun dengan seorang cikgu. Yang kedua yang beliau kongsikan adalah memberi cadangan kepada kementerian, iaitu untuk mengubah dan untuk mungkin menambah baik sistem pembelajaran dan pengajaran dengan memberi tugasan ataupun assignment kepada pelajar-pelajar, dan di situ lebih baiklah. Saya rasa itu pun satu cadangan yang sangat bagus. Dan yang ketiga sempat juga beliau kongsikan untuk penonton Sejahtera Asia untuk simpan duit, save money, sebab kita tak tahu berapa lama COVID-19 ni, situasi ni akan berlangsung. Mungkin 1 bulan, 1 tahun, kita tak tahu. Jadi sekarang dia cakap kalau ada duit lebih tu, janganlah nak beli tu, beli ni. Kita kena berjimat-jemat. Jadi terima kasih sekali lagi kita nak ucapkan kepada Profesor Dr. Morni Kambri, Pengerusi Sigma College Sabah dan Sarawak. Baiklah, itu je. Dan beliau pun pandai cakap Iban tadi. Okeylah, dan itu saja untuk siaran Sejahtera Asia untuk pagi ini. Jangan lupa temu janji kita esok hari, dan esok kita akan bersama dengan YouTuber terkenal yang banyak aktif ataupun banyak buat video dengan pemotoran kereta, dan juga dengan seorang wedding planner. Jadi semuanya esok, dan saya harap esok Gas akan bersama dengan saya lah. Okey, jadi saya Jonathan Ding. Kita jumpa lagi esok hari dalam Sejahtera Asia pukul 7.30 pagi sampai pukul 8.30 pagi. Dalam masa yang sama, patuhi SOP, jaga diri, dan kita jumpa esok hari. Bye. Kami anak Sarawak, tobonya ayo terus bangsa, tobonya hidup bagi gelaba, tobonya. Hello, salam sejahtera anak Sarawak, ayo kita bangkit bersama, kita bersatu hati, budaya dan bangsa. Tak kira siapa, kita duduk semeja. Ini tanah kita, ini tempat kita. Ayo anak muda, kita terus pansang seperti kenyalang di angkasa terbang. Negeri aman damai, Sarawakku sayang. Jangan hilang puncak, jangan pernah kau mengalah, anak Sarawak.
jiwa. Misi dan visi pasti kita teruskan bersama. Bagi kebangkitan belia negeri tercinta, ekonomi digital saranan CM kita. Satu hati, satu jiwa, satu rasa, satu bangsa. Semangat anak Sarawak tidak kira di mana-mana. Bumi kenyala kebanggaan kita di mata dunia. Demi Sarawak ku serahkan segalanya. Apa yang pandai-pandai mana Sarawak si pandai Sarawak. Sampai New York Mia kita nang bermandai. Jangan dicabar anak Sarawak. The World Heritage for Sarawak. Jangan hilang puncak, jangan pernah kau mengalah. Anak Sarawak menggaga dunia. Anak-anak Sarawak nak terbaik. Dari turun bawah kita naik. Undian orang jangan lalai. Jangan si bagi salam pesan kami. Kami anak Sarawak, Toboja. Terus masa, Toboja. Hidup bagi kelaban, Toboja. Toboja. Tok, buatnya.